Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Harap semua sihat malam ni. Terima kasih pada siapa yang bersama dengan saya. Ada dalam 30 orang, alhamdulillah ya. Jadi kalau tuan-puan yang bersama dengan saya malam ni boleh sama-sama share lagi ya, boleh share. InsyaAllah saya harapkan sesi ni dapat memberi manfaat lah kepada kita ya. Mungkin diri tuan-tuan sendiri ya, puan-puan mungkin boleh share dengan sahabat-sahabat, dengan kawan-kawan ya, dengan ahli keluarga yang lain mungkin yang sama-sama ada masalah ni ya. Masalah malam ni yang kita nak kongsikan ialah berkenaan dengan masalah tulang belakang ya, masalah tulang belakang bengkok. Okey, masalah tulang belakang bengkok. Masalah ni kerap yang saya jumpa di hospital pun agak kerap ya, banyak yang saya jumpa. Jadi kadang-kadang di hospital ni kita tak sempat nak borak lama ya, tak sempat nak borak lama. Jadi insya-Allah malam ni ada peluang ni, mungkin dalam setengah jam atau 45 minit saya cuba kongsikan ya masalah tulang belakang bengkok ni. Saya tahu malam ni pun ada beberapa lagi Facebook live ya yang menarik, yang saya sendiri pun rasa nak tengok tadi tapi tak tahu tak tahu ada malam ni ada program tu. Tapi tak apalah, sudah pada janjikan malam ni. InsyaAllah video ni kita akan save, nanti kalau ada peluang kita tengok lagi. Jadi masa saya buat iklan pagi tadi, petang tadi dalam pukul 5.30 pukul 6 tadi last minute buat keputusan untuk live malam ni ya, sebab cuba nak cari masa, tak sempat minggu ni agak penuh ada beberapa kali nak kena ke Kuala Lumpur ya. Weekend pun insyaAllah saya akan balik kampung, jadi takut tak sempat. Jadi malam ni saya rasa sempatlah paksakan diri juga untuk berkongsi malam ni bersama tuan-tuan puan-puan untuk topik yang amat penting ni ya. Terima kasih ya Puan Rashidah Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Harap boleh kongsikan ya. Jadi topik malam ni kita nak bercakap berkenaan tulang belakang bengkok ya. Tulang belakang bengkok ni bahasa perubatan dia kita panggil sebagai scoliosis ya. Scoliosis. Bahasa Inggeris dia SCO. Bahasa Melayu dia SKO, scoliosis ya. Scoliosis ni biasanya bila disebut pasal scoliosis ni, dia cara mudah dia kita cakap tulang belakang dia berpusing ya, membengkok dan berpusing. Kalau bahasa perubatan kita cakap bengkok 3D, maknanya dari belakang ke depan pun bengkok, secara ke sisi pun bengkok. Jadi dia macam terpusing 3 dimensional ya. Ada pusing yang 2D saja. Ya, ada pusing 2D saja, iaitu ke depan ataupun ke belakang ya. Kalau ke depan kita panggil scoliosis, kyphosis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Puan Amalina ya, Puan Nora. Terima kasih semua ya. Jadi kalau yang Encik Wais tadi ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kalau yang bongkok ke depan, contohnya macam kita tengok cerita P. Ramlee yang bongkok nenek-nenek sebongkok 3 tu kan, cerita musang berjanggut. Tu contoh dia ya, bongkok ke depan. Tu kita panggil kyphosis, tu orang tua lah biasanya ya. Tapi kadang-kadang yang scoliosis ni orang muda ya, budak-budak ya pun boleh dapat scoliosis. Masalah baby yang lahir pun boleh dapat scoliosis. Jadi scoliosis ni dia banyak masalah dia ni luas sebenarnya, bukan kecil. Cuma yang biasa kita jumpa di hospital ialah yang datang selepas dapat saringan dekat sekolah, yang budak sekolah Kadang budak-budak yang kebanyakannya umur 10-11 tahun 10-11 tahun, darjah 5, darjah 6, masa tu yang mula-mula tengok macam bengkok lah belakang ni. Tu satu kadang-kadang mak ayah yang perasan. Anak tu bengkok lah, budak tu tak perasan, mak ayah yang perasan bengkok lah belakang ni. Terus pergi periksa ke klinik kesihatan, dia tengok belakang nampak macam bengkok ya. Okey, satu lagi saringan di sekolah. Di sekolah pun sekarang Malaysia ni bagus, kita ada saringan di sekolah untuk masalah scoliosis ni. Jadi daripada sekolah dia rujuk ke klinik pakar ortopedik. Itu yang kedua. Yang ketiganya, bila budak ni mengadu sakit belakang pun ada ya. Tu yang ketiga. Ni masalah yang kita panggil idiopathic. Idiopathic ni apa? Idiopathic ni ialah masalah sakit belakang yang tidak tahu punca, tak ada punca. Kita tak tahu sebab apa belakang dia jadi bengkok. Masih belum ada
cuma ada teori saja, ya, cuma ada teori saja. Terima kasih ya Puan Nora Mahmud share ya. Terima kasih. So kita ada teori. Apa teori dia? Ada teori satu kita panggil hormon ya. Hormon disebabkan oleh hormon melatonin nama dia, yang mungkin ada kaitan dengan proses skoliosis. Dan yang kedua ialah masalah genetik ya. Maksudnya kalau keturunan kita, mak ayah kita ataupun datuk nenek kita pernah ada tulang belakang bengkok, maksudnya anak cucu pun ada risiko untuk dapat bengkok juga ya. Okey, terima kasih ya Puan Encik Yu Hafiz Manam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bongkok sabut ya. Puan Malina Musa ya. Bongkok sabut ni biasanya lebih kepada kyphosis ya. Kyphosis ni bongkok ke depan ya. Orang tua lah ya. Orang tua dia sebab apa berlaku? Yang ni masalah lain ya. Biasanya bongkok orang tua ni disebabkan oleh osteoporosis ya. Topik osteoporosis kita dah bincang sebelum ni ya. Ni tulang belakang dia kemik, jadi kemik dan membongkok ke depan, kita panggil kyphosis ni, ataupun osteoporotic fracture, kepatahan tulang belakang yang disebabkan oleh tulang rapuh. Dia banyak level jadi kemik, so jadi bongkok ke depan ya. Tu memang jadi macam nenek kebayan tu lah. Nenek kebayan ya. Okey, tapi topik malam ni topik skoliosis ya. Okey, jadi mula-mula saya nak Waalaikumsalam ya Dr. Azni Hisham ya. Terima kasih banyak. Tolong share. Ni topik ni berkenaan dengan radiologi juga ni. Okey. Untuk radiologi, kalau kita ada pesakit yang datang dengan tulang belakang yang bengkok atau membongkok ataupun berpusing ya, kita perlu buat X-ray keseluruhan tulang dia. Sebab kita nak tengok daripada tengkuk sampai tulang pinggang sampai ke bawah. Sebab kita nak ukur, kita nak kena ukur tulang belakang ni banyak mana bengkoknya ya. Kita nak tahu banyak mana bengkok tulang ni, berapa darjah dia. Sebab apa yang pentingnya untuk merawat masalah tulang belakang bengkok ni, pertama kita kena tahu umur pesakit ya, berapa umur dia masa dia mula hadir ke hospital, mula datang jumpa doktor tu berapa umur. Yang kedua, tahap kematangan tulang dia ya, banyak mana tulang tu dah bercantum dan besar ya. Dan yang ketiga, kena tahu apa lagi? Kita kena tahu satu lagi, ialah darjah berapa banyak bengkok tulang tu. Baru kita boleh bagi apa rawatan yang terbaik untuk anak kita ni atau pesakit kita ni. Okey, faham ya? Soalan banyak ni, nak jawab yang mana satu ni? Okey, anak saya didiagnose masa lahir. Okey, didiagnose masa lahir. Okey, setiap tahun kena X-ray, tak ada masalah ya. Sebenarnya kalau kira X-ray ni untuk darjah memang ada ya, radiasi itu ada, tapi kita tak buat selalu ya, kita buat setiap tahun. Maksudnya darjah radiasi itu kecil saja ya, memang dia ada ukuran dia, tapi tak tinggi, tak bahaya ya. Kita guna telefon pun ada radiasi sebenarnya ya. Lampu kita ada radiasi ya, cahaya kita ada radiasi, semua ada radiasi. Cuma kalau untuk X-ray ada darjah radiasi dia, doktor tahu, dan darjah radiasi itu agak rendah ya. Memang ada tapi agak rendah ya. Baik, saya nak sentuh yang pertama. Sebelum saya pergi lebih lanjut, kita kena tahu skoliosis ni banyak jenis ya. Yang pertama kita ada, saya sebut yang biasa dulu ya, yang common ya. Satu tadi yang cakap masa lahir tadi dah ada kan. Masa lahir saja dah bengkok kan, dah ada skoliosis. Yang tu kita panggil apa? Kita panggil congenital scoliosis. So congenital scoliosis ni maksudnya skoliosis kebengkokan tulang yang ada semasa lahir. Pasal baby tu dah keluar dah ada dah bengkok tu. Pun ada ya, kita dapat rujukan. Baru ni pun 2 bulan lepas pun saya dapat satu rujukan ya, di hospital ni. Kita punya ward kanak-kanak ya, ward lahir lah, SCN ya kita panggil. Lahir tulang belakang dah bengkok ya, dah ada bengkok. Sebab apa? Ni masalah masa dalam kandungan lagi, tulang belakang tu tidak membentuk dengan sempurna ya. Dia ada dua masalah. Sama ada dia tulang tu dia ada bar kita panggil, dia bercantum, ataupun yang kedua dia tulang belakang tu dia bentuk macam, dia tak jadi macam empat segi, dia cuma bentuk wedge, macam wedges ya. Jadi itu menyebabkan tulang jadi bengkok. Okey, so yang ni kita kena follow up ya, kita kena follow up baby ni ya, tengok sama ada masalah lain atau tidak. Contohnya macam kalau dia lahir dengan congenital scoliosis ni,
kita kena tengok ada tak masalah saraf, ya, saraf tunjang dia, adakah masalah kadang-kadang dia ada masalah kesihatan yang lain, contohnya masalah paru-paru, ya, masalah jantung, ada sindrom yang tertentu. Yang ni semua kita kena siasat dan kita kena follow up. Itu satu, ya. Masalah kedua ialah kita panggil neuromuscular scoliosis. Okey, apa itu neuromuscular scoliosis? Neuromuscular scoliosis ni ialah satu jenis scoliosis yang berkaitan dengan ada sindrom yang tertentu yang melibatkan saraf dan juga otot, ya. Neuromuscular kita panggil. Masalah neuromuscular scoliosis ni ialah dia proses dia cepat, ya, pembengkokan tulang tu berlaku dengan begitu cepat sekali, ya, dia cepat. Jadi kita memang kena follow up dan kita pastikan tidak ada kadang-kadang bila bengkok terlalu cepat, kadang dia mengganggu fungsi apa? Mengganggu fungsi jantung, mengganggu fungsi paru-paru, ya, belakang sakit, lenguh, berfungsi nak berjalan tak boleh, ya. Kadang-kadang ada masalah pada saraf tunjang. Jadi itu semua masalah yang kita kena follow up dia. Jadi ada dua benda skoliosis yang kita panggil neuromuscular scoliosis yang berkaitan dengan sindrom tertentu, dan yang kedua ialah kita panggil congenital, iaitu skoliosis yang lahir, yang dah ada masa bayi lahir. Okey, masalah yang lebih biasa berlaku yang kita nak sentuh malam ni ialah idiopathic, ya. Idiopathic ni maksudnya kita tak tahu punca dia. Yang ni yang saya nak sentuh malam ni, ya. Masalah idiopathic ni, okey, ya. Masalah Muhammad Syah tanya pasal post texture badan kyphosis, ya. Yang ni saya tak bagi rawatan malam ni, ya. Okey, saya tak boleh bagi rawatan malam ni, sebab kita kena periksa dulu. Kalau tanya rawatan kita tak tahu. Kalau texture ataupun posture, mungkin posture, ya, kita tahu posture badan, ya. Mungkin memang setengah orang ni memang dia duduk hunch, ya, hunching, apa, macam suka duduk ke depan macam tu kan, membongkok ke depan. Kadang-kadang you just need kita panggil apa, merawat posture punya nasihat untuk membetulkan posture saja. Ada yang perlu pakai bracing, ada yang perlu pakai apa, fizioterapi, ya. Tapi kena tahu sebab apa. Tak boleh cakap rawatan tanpa tahu punca. So jadi kita kena tahu punca dulu. Jadi Cik Muhammad Syah kena jumpa doktor lah, ya. Kita kena periksa dulu sebab apa, ya. Okey, punca saya tak tahu, kena tahu sebab apa. Kita kena periksa dulu baru tahu punca. Okey, untuk masalah yang saya nak cakap pasal tadi, idiopathic scoliosis, kita boleh bagi kepada 3 umur, ya. 3 umur iaitu umur masa kecil, kita panggil infantile, iaitu 0 ke 3 tahun, kemudian 4 ke 10 tahun, dan akhirnya 11 tahun ke atas. 11 tahun ke atas sebelum dewasa lah, iaitu kita panggil adolescence, ya. Adolescence ni umur remaja lah. Umur remaja ni yang banyak datang ke tempat kita, ya. Sama-sama, ya. So yang ramai datang ke hospital ialah remaja, ya, remaja. Jadi bila anda bawa anak anda datang ke hospital, anda kena faham apa yang anda akan lalui, ya, apa yang anda akan lalui. Okey, ya. Puan Cik Nabila tanya pasal fungsi rawatan rehabilitasi, ya. Okey, rehabilitasi ni nanti saya cerita dulu apa yang saya sebut, ya. Okey, so untuk bila anda datang ke hospital, apa yang akan doktor buat? Pertamanya kita akan periksa belakang anda dulu, ya. Kita akan periksa, kita akan ambil sejarah dulu lah. Sejarah dia apa, kita nak tahu anda sudah, kalau yang biasanya masalah ni melibatkan wanita, ya, perempuan lebih kerap dapat daripada lelaki, ya. Perempuan lebih dapat kerap banding lelaki. Jadi bila perempuan, kita kena tahu dah datang haid atau belum, dah period ke belum. Sebab apa? Kalau dah period tu kita risau, ya. Kadang-kadang kalau sebelum period pun dah bengkok, jadi dia risiko untuk bertambah kebengkokan tu lebih tinggi, lebih cepat lagi, ya. So kalau katakan dah period tu tak lebih melegakan lah, macam tu, ya. So kena tahu masalah tu, kena tahu ada masalah dari segi pernafasan atau tidak, fungsi badan ada terganggu atau tidak, ya. Maksudnya nak buang air kecil, air besar, ada terganggu atau tidak, ya. Kaki ada lemah atau tidak, tangan, ya. Sebab kita nak tahu adakah kebengkokan tulang belakang ni, adakah dia menyebabkan tekanan pada saraf anda atau tidak, saraf tunjang atau saraf yang pergi ke tangan, ke kaki ni, ada tak mengganggu, atau saraf yang pergi ke tempat buang air contohnya, ya. Ada tak tekanan pada saraf. Kadang-kadang kalau bengkok tu terlampau besar, dia mengganggu fungsi, ya. Kadang-kadang nak bernafas pun susah, ya. Kalau bengkok tu teruk sangat, pun akan mengganggu fungsi pernafasan, ya.
kadang-kadang fungsi jantung pun boleh terganggu. Jadi ni semua kita akan tanya anda, ya, kita akan tanya anda. Masalah keturunan ada masalah atau tidak, ya. Apa lagi kita akan tanya? Kita akan tanya berkenaan aktiviti harian anda di sekolah, ya. Anak anda ada masalah tak nak bersukan, contohnya, ya. Kita kena tahu semua tu. Ada yang tanya pasal beg berat, ya. Beg berat, bawa beg berat ada boleh menyebabkan skoliosis ke tidak? Setakat ni belum ada bukti, ya. Dari segi saintifiknya, kajiannya belum ada. Cuma ada teori lah, kata mungkin boleh menyumbang, ya, pada sakit belakang. Mungkin, ya, beg berat kan. Boleh, ya. Tapi tak semestinya nak buktikan direct correlation tu, belum ada lagi, ya. Belum ada lagi. Alright. Okay. Kemudian pemeriksaan apa? Kita akan kena tengok, ya. Kita akan bawa anda. Kalau perempuan jangan risau, sebab kita sentiasa ada chaperon kat hospital. Chaperon tu maksudnya kena ada, kalau doktor lelaki kena ada staff wanita, ya. Kena ada jururawat yang kena ada sama, ataupun doktor wanita yang lain kena ada sama masa pemeriksaan tu, ya. Kita akan tengok, kita akan cek tulang belakang anda, ya. Banyak mana dia berkatakan daripada tengah dia, banyak mana bengkoknya tu, ya. Berapa darjah bengkok ke tepi ke sisi, ya. Kita akan tengok bahu anda balance atau tidak, ya. Tengok pinggul anda balance atau tidak. Kemudian kita akan cek apa lagi? Kita akan cek anda punya kekuatan kaki atau tangan anda. Ada tak, ya, kekuatan tu terganggu atau tidak? Kalau kekuatan ni, biasa kita akan tengok power dia, kekuatan ni kita ukur. Kalau daripada kosong, yang tak ada power apa-apa, tak kuat, ataupun 5 normal, ya. Jadi kita akan tengoklah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada grading dia. Yang kedua ialah sensory, dari segi rasa, dia rasa anda terganggu atau tidak, dekat mana, ada kebas atau tidak, ya. Okey, apa lagi kita buat? Selain daripada cek kekuatan tangan kaki, sensory, kita akan ukur balance untuk bahu dan juga pinggul anda. Kita akan cek sama ada tak, kita panggil lesion, dekat kulit anda, ada tak tanda-tanda lain, takut ada sindrom apa-apa, ya. Ni semua kita kena cek semua ni, kena pastikan, ya. Kemudian kita akan minta anda bongkok, macam rokok, rokok. Kita tengok ada tak bahu. Anda boleh cuba kat rumah depan sini, ya. Mungkin kalau ibu boleh cek anak, katakan tengok anak anda macam tulang belakang dia macam sengit ke, cuba duduk berdiri, suruh anak anda menghadap ke, ya, berhadapan dengan anda, bongkok ke depan, rokok ke depan, tengok bahu kanan dia atau bahu kiri dia semakin bengkok ke atas ke tak. Kadang-kadang yang biasanya yang kanan yang akan naik tinggi sikit, ya, sebab tulang dia bengkok, ya. Yang kiri pun boleh juga, ya. Ataupun pinggul, tengok pinggul tinggi sebelah, tak balance, ya, berjalan macam sengit, ya, macam sengit, tak balance. Itu antara benda yang kita akan periksa, ya, sebelum kita buat x-ray. Okey, kemudian kita akan hantar anak anda untuk x-ray. X-ray ni biasa kita x-ray tulang belakang keseluruhan daripada atas ke bawah. Kemudian satu x-ray kita akan x-ray pinggul dia, tulang pinggul, sebab kita nak tengok dia ada, kita panggil apophysis, kita panggil, nak tengok ada sign dia, kita panggil research sign, dah tumbuh atau tidak tulang keseluruhan pada tulang pinggul tu. Nak tengok kematangan tulang tu, ya. Ni penting untuk tengok kemungkinan bengkok ni akan makin bengkok atau tidak. Jadi ni semua antara benda yang akan dibuat di hospital nanti, ya. Kat klinik pakar lah. Kalau klinik kesihatan biasa, doktor biasa mungkin tak buat sejauh ni lah, ya. Tapi dia akan dapat detect dah bengkok ni, kena rujuk kepada pakar, ya. Tapi kalau pakar, kita akan buat macam ni. So kita akan periksa nanti. Bila dah ada x-ray, doktor akan ukur berapa darjah bengkok tu. Kadang-kadang bengkok ni bukan satu tempat, kadang dua tempat, ya. Ada dua tempat bengkok. Ada satu yang kita panggil primary curve, ya, bengkok yang pertama. Yang kedua kita panggil secondary, ataupun kadang-kadang dia panggil compensatory. Maksud dia cuba nak compensate balik supaya lurus, ya. Supaya atas nanti kan bengkok kat bawah, kepala sengit ke tepi. Tak bukan macam tu lah. Jadi badan kita akan cuba betulkan balik. So jadi ada dua bengkok tu, curve tu, ya. Jadi kita akan ukur berapa darjah dia. So darjah ni kadang-kadang sikit, banyak kesnya sikit saja, ya. Kadang-kadang belah-belah saja. 11 darjah, 9 darjah, ya. Mungkin 10, ya. So bila ada darjah kebengkokan ni, kita kena ukur. Kadang
temu janji, kalau katakan kebengkokan ni kurang daripada 20 darjah contohnya, dan doktor ukur bulan ni, kita akan bagi temu janji. Biasa temu janji tu antara 3 ke 6 bulan, ya, 3 ke 6 bulan, kadang-kadang setahun. Kalau sikit sangat tu setahun kita tengok, setahun sekali kita tengok berapa banyak. Kita akan ukur balik di tempat yang sama, ya. Maknanya lepas tahun buat x-ray balik, tengok berapa banyak bengkok ni bertambah setiap tahun, ya. So kita ikut level tulang yang sama, baru kita dapat bezakan, kan. Baru kita akan dapat bezakan, ya. Okay, Dr. Hazwan Baharudin, terima kasih, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Tolong share, ya. Okay, jadi kalau kebengkokan ni kurang daripada 20 darjah biasanya, atau ada masanya kita ambil 25 darjah bergantung pada umur tadi, kita tak perlu buat apa-apa rawatan pun, kita cuma memantau saja, ya. Kita akan pantau banyak-banyak bengkok tu. Tapi kalau katakan 30 darjah contohnya, kemudian anda ni belum lagi balik lagi, belum datang period lagi, so dia ada risiko untuk darjah ni, curve ni bertambah dengan cepat, ya. Bertambah dengan cepat. Jadi apa yang akan kita buat, ya? Apa yang akan kita buat? Kita akan cadangkan untuk pakai brace, ya. Brace ni maksudnya apa? Alat sokongan belakang, ya. Alat sokongan belakang. Jadi alat sokongan belakang ni ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis bergantung pada dekat mana bengkok tu. Dan berapa doktor akan cadangkan kalau sama ada brace ni sesuai atau tidak, dan berapa lama nak pakai brace ni. Jadi dia punya tu soalan yang biasa ditanya, kan. Jadi berapa lama? Jawapan dia kalau lagi lama anda pakai, lagi bagus kesan dia. Dia bukan nak menyembuhkan. Brace ni dia tak boleh nak luruskan balik. Dia tak luruskan balik. Dia cuma mengelakkan darjah bengkok tu bertambah dengan lebih teruk lagi. So dia memperlahankan, bukan menyembuhkan. Jadi kadang-kadang benda ni nak konsep, nak bagi faham. Kadang kita faham, kadang kita nak sembuh. Kita nak sembuh, kan. Saya faham. Jadi ada yang pergi cuba macam-macam cara lah. Saya suka berterus terang saja. Kalau benda tak boleh nak sembuh 100%, memang tak boleh, ya. Saya kena bagi tahu. Saya tak nak sembunyi apa-apa. Tak ada kepentingan kat sini pada diri saya sendiri. Saya cuma nak berkongsi ilmu saja, ya. Okey, kalau masalah lagi satu ialah macam tadi saya dapat satu kes, ya. Gout, ya, yang ada gout. Buku lali dia, sendi buku lali dah rosak sebab serangan gout, ya. Ada arthritis. Dia kata macam mana nak baik. Saya kata tak boleh baik sebab dah rosak, sendi tu dah rosak, ya. Dia macam contohnya saya akan terus terang, ya, tak ada injection pun tak akan bantu, ya. Yang ada cuma pembedahan saja. Pembedahan pun ada beberapa jenis juga. So kita akan cerita. Orang nak sembuh, saya faham. Kalau saya sakit pun saya nak sembuh. Ada sakit yang boleh sembuh. Kalau sesama boleh sembuh contohnya, ya. Jangkitan tekak, kalau kuman biasa boleh sembuh. Tapi ada sakit yang tak boleh sembuh. Walaupun saya tahu hadis Nabi cakap semua penyakit ada penyembuhnya tu, saya faham, ya. Tapi kita Al-Quran, tapi saya kena terus terang kat sini. Mungkin belum dijumpai lagi, ya. Mungkin belum dijumpai lagi. Kecil manis darah tinggi contohnya, ya. Ada tahap tertentu yang tak boleh nak sembuh. Ada yang akan tidak bersetuju. Tapi tak apa, saya ada masalah. Saya cuma bagi tahu setakat ilmu yang saya ada, ya. Okey, kat mana tadi? Dah ambil jauh ni, tak ingat dah. Cerita. Okey, pasal bracing, kan, pakai brace, Okey, tu pakai brace. Okey, kalau contohnya tadi ada soalan, contoh apa soalan tadi, ya? 45 darjah, umur 29 tahun, ya. Okey, kalau umur 29 tahun, 45 darjah ni, 45 darjah tu puan, ya, agak besar juga darjah tu, ya. Biasa apa yang kita akan buat, kita akan follow up, ya. Kalau dia mengganggu fungsi anda, mengganggu fungsi pernafasan, menyebabkan kesakitan, ya, ada doktor ada yang ambil 45 darjah, ada yang ambil 50 darjah untuk buat pembedahan, ya. So bergantung pada doktor pakar tersebut. Dia kena bincang dengan anda, tengok fungsi anda. Kalau umur 29 ni, ada juga yang kata kadang darjah tu boleh meningkat dalam 1% setiap tahun. Ada, ya. 1% pula, 1 darjah setiap tahun, ya.
tapi tidak semestinya. Kita kena follow up untuk tengok, ya. Kita kena tengok kalau ada darjah kebengkokan tu semakin meningkat, mengganggu fungsi pernafasan, mungkin memerlukan pembedahan, ya. Ada yang sampai 90 darjah pun ada, bengkok betul. Yang tu memang ganggu fungsi pernafasan, ya. Yang tu bahaya. Yang tu memang sebelum sampai ke tahap tu, biasa kalau 50 kita dah kena, biasa pakar akan cadangkan buat pembedahan. Tu kena bincang dengan pakar nanti, ya. Faham, ya? Okey, apa pembedahan yang akan kita buat? Ada berapa jenis pembedahan, ya? Okey, chiropractor, Puan Siti Soleha tanya pasal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rawatan dengan chiropractor berkesan tak atau untuk skoliosis? Saya tak boleh komen sangat untuk chiropractor ni, ya. Ada banyak jenis, yang tarik-tarik, ya, tarik kepala, pusing tangan, pusing kaki. Dari segi teorinya tak boleh. Sebab ni kita panggil structural, ya. Tapi kalau anda nak cuba, saya tak boleh nak kata tak boleh. Tapi kalau ada yang sembuh dengan chiropractor, tolong beritahu saya. Mungkin ada ilmu yang belum saya tahu, ya. Tak ada masalah. Cuma kena hati-hati. Sebab apa? Ada satu kes yang dah describe, dah dicerita dekat jurnal, ya. Ada satu masalah kita panggil ankylosing spondylitis, ya. Tulang belakang ni dah cantum, ya. Tulang belakang ni dah bercantum disebabkan penyakit ni. Dia pergi pusing, ya. Pusing ni bukan dekat chiropractor, pusing dekat barber, tukar potong rambut tu, ya. End up lumpuh, ya. Jadi sebab patah tengkuk, ya. Jadi tolong pastikan dulu apa masalah anda sebenarnya sebelum pergi dapat rawatan alternatif, ya. Saya tak nak jadikan jadi masalah lain, ya. Masalah lain, ya. Okey, Puan Izzati Fauzi, anak 2 tahun, 30 darjah, ya. Agak tinggi juga ni. Yang ni kita panggil, kalau idiopathic kita panggil infantile idiopathic scoliosis, ya. Apa, tak nak apply casting kalau boleh. Saya tak boleh nak bagi rawatan tu, ya. Kena, kalau tengok apa nasihat doktor pakar lah, ya. Kalau tak casting, satu option lagi bracing, ya. Tapi 2 tahun ni masih kecil lagi, ya. Kena jumpa doktor pakar tu, tengok apa dia nasihat lah, ya. 2 tahun ni masih kecil. Kalau 30 darjah tu agak tinggi juga, ya. Agak tinggi. Okey. Puan Hasnita Abdul Kadir, anak saya tulang 25 darjah, umur 13 tahun. Untuk melambatkan tulang tu boleh pakai brace, ya. Boleh pakai brace dulu, ya. Kalau especially kalau belum apa nama tu, akil balik lagi, belum datang hit lagi, boleh pakai brace dulu. Brace boleh memperlahankan, ya. Boleh memperlahankan. 25 darjah masih okey. Masih kita boleh follow up dulu, ya. Kita boleh follow up setiap tahun, ya. Pakai brace boleh melambatkan tulang menjadi semakin bengkok, ya. Faham, ya? Okey, pembedahan, apa nama tu? Pembedahan ada 2 jenis. Kita panggil, ada daripada depan atau daripada belakang, anterior atau posterior, ya. Anterior atau posterior. So jenis pembedahan bergantung kepada darjah kebengkokan tu, ya. Bergantung pada darjah kebengkokan dan apa matlamat pakar tulang belakang yang nak buat tu. Jadi ada 2 jenis lah, ya. Yang saya biasa tengok posterior, ya. Biasa saya tengok posterior, mana dia buka bahagian belakang. So sebelum pembedahan tu dia perlukan bius dulu. Dia perlu bagi bius, ya. Bius, dan semasa pembedahan tu dibuat di bilik bedah dengan ada alat-alat yang khusus nak tengok. Sebab ada risiko, ya. Bila pembedahan tulang belakang ni, dia ada risiko takut tersentuh saraf, ya, tercedera saraf. Jadi kita kena monitor. So ada test-test tertentu yang kita akan buat di bilik bedah. Tengok, ya, saraf tu tersentuh atau tidak. Dia ada test-test, kita boleh check, ya. Jadi sebenarnya agak selamat, ya. Risiko kecederaan saraf ada, tapi cuma kurang daripada 1%, biasa kurang 1%, ya. Apa risiko lain pembedahan? Ni mesti orang tanya, kan? So risiko lain pembedahan ialah jangkitan kuman, ya. Jangkitan kuman boleh. Dan satu lagi ialah masalah kepada kegagalan implan tu, besi tu sendiri gagal, ya. Ada juga yang dapat masalah, ya, pembedahan tulang belakang ni kadang-kadang dapat masalah kita panggil feedback syndrome, sakit belakang, ya, chronic pain, sakit belakang, boleh. Semua tu risiko yang kita perlu bagi tahu dan tuan-puan kena faham sebelum
pergi pembedahan, ya. Kena tahu. Jadi biasa doktor akan ceritalah semua risiko ni. Risiko ni kita kena faham, dan pembedahan kena jalankan jika anda setuju saja, ya, jika anda setuju saja. Okey, Encik Fadli kau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi itu yang saya nak ceritakan pada malam ni, berkenaan tulang belakang bengkok. So secara kesimpulannya, okey, setengah jam, ya. So secara kesimpulannya, masalah skoliosis ni dia ada banyak jenis, ada berapa jenis. Masalah yang paling kerap yang kita jumpa di hospital ialah masalah idiopatik, ya. Idiopatik maksudnya kita tak tahu punca dia, ya. Punca tak ada, belum tahu lagi, belum jumpa. Dibagi kepada umur tertentu dan boleh dirawat, ya. Boleh dirawat. Dia biasanya kita tidak menyembuhkan, tapi kita boleh melambatkan proses kebengkokan tu, dan kita akan follow up, ya. Pembedahan tu sendiri, yang saya nak bagi tahu kat sini, kita buat pembedahan tu sendiri, masuk besi tu untuk betulkan. Kita boleh to certain degree, katakan tulang yang bengkok tu boleh diluruskan, tapi lurus tu pun dia tidak lurus 100% macam normal, ya. Kita matlamat utama pembedahan ialah untuk elakkan tulang tu jadi lebih bengkok. Sebab apa? Sebab kita tak nak ganggu fungsi paru-paru dia, fungsi jantung dia, ya. Tak nak bila makin bengkok dia boleh menyebabkan tekanan pada saraf tunjang dan saraf lain. So kita tak nak ni semua, ya. Kita nak elakkan masalah ni, ya. Satu lagi apa, tuan-tuan dan puan, bila tulang bengkok ni yang saya tak sebut lagi kat sini ialah masalah psikologi, ya. Psikologi punya self image dia, ya. Perasaan anak kita ni, ya, bila dia berhadapan dengan kawan-kawan dia, ya. Kawan-kawan dia kata, oh bengkok lah tulang belakang, jalan sengit lah, ya. Kaki pendek sebelah, macam-macam, nampak bahu jatuh. Tu boleh mengganggu dia punya keyakinan diri dia, ya. Boleh mengganggu kepada dia punya self image, ya. Nampak keyakinan diri dia, ya. Ini semua kita kena faham, ya. Yang anak kita kena lalu, ya. So jadi benda yang ni yang penting, ya. Benda yang ni yang kita kena fikirkan. Risiko pembedahan memang ada, ya. Risiko pembedahan memang ada, dan memang kita kena kalau kita faham nak ambil risiko, ya. Kalau di hospital Temerloh kita tak buat, ya. Hospital kita tak ada pakar tulang belakang. Pakar tulang ada. Kalau pembedahan tulang belakang, contohnya yang skoliosis ni satu masalah yang kompleks, kita akan rujuk kepada pusat macam Kuantan, STAA, ataupun di Kuala Lumpur, ya. Hospital Kuala Lumpur boleh, Hospital Sungai Buloh, ya, dan PPUM, PPUKM tu semua ada pakar tulang belakang yang memang berpengalaman. Kita akan rujuk kat sana, ya. Kalau di Temerloh ni kita cuma ada pakar tulang belakang daripada Kuantan datang, kita buat kes-kes yang tertentu saja. Kepatahan contohnya, ya, masalah-masalah yang trauma lah, yang kepatahan. Kalau masalah macam skoliosis ni bukan masalah acute kita panggil, dia masalah kronik, elective surgery, biasa kita akan rujuk keluar, ya. Okey. Alhamdulillah, ya. Ni terima kasih Puan Nur Atika, ke Cik Nur Atika ni, terima kasih kongsi, ya. Buatlah pembedahan kalau teruk sangat, ya. 18 tahun lepas, ya, dah lama, ya. Saya dah undergo operation skoliosis. Alhamdulillah semua aktiviti boleh buat post operation. Alhamdulillah, terima kasih banyak, ya, Puan Nur Atika, ya. Masalah tak ramai orang nak berkongsi, ya, Puan. Masalahnya orang tak kongsi, orang cuma kongsi bila berlaku masalah, ya. Yang baiknya banyak, yang baiknya ramai, ya. Yang baiknya terlampau ramai, yang dapat benefitnya terlampau ramai. Tapi yang berkongsi, yang sembuh baik kongsi ni kurang, ya. Kurang berkongsi. Ramai yang berkongsi yang bermasalah. Tu sebab dia orang takut. Orang takut nak ke hospital, orang takut nak buat pembedahan. Orang lebih suka rawatan alternatif yang menjanjikan macam-macam, ya. Bila tak baik tak cerita pula, ya. Bila tak baik alternatif ni tak cerita pula. So orang tak tahu, orang pergi cari, sebab semua orang nak sembuh. Kita faham semua orang nak sembuh, ya. Jadi untuk nasihat saya kepada tuan-tuan puan-puan, kalau ada masalah datang hospital, ya. Okay, satu lagi soalan, ya. Kadang-kadang saya rasa mencucuk di area jantung sampai ke bahagian abdomen. Susah saya nak jawab kalau soalan cakap macam ni saja, memang kena ke hospital, ya. Puan Nora, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kena datang ke hospital untuk periksa, ya. Saya tak boleh nak jawab, saya tak tahu. Kalau tanya kenapa mencucuk di jantung sampai abdomen ni, tak boleh nak jawab. Sebab apa, ya? Mungkin masalah saraf, ya. Mungkin masalah pernafasan, mungkin masalah
Macam-macam boleh jadi. So terlampau simplify soalan tu saya tak nak jawab ya. Kena ke hospital. Okey, chiropractor, saya tak tahu nak komen pasal chiropractor ni. Saya tahu banyak dekat video-video di Facebook pun banyak pasal chiropractor ya. Di Malaysia pun ramai, di luar negara pun ramai ya. Chiropractor ni satu bidang yang sebenarnya diiktiraf sebagai alternative medicine juga. Ada satu universiti di Malaysia pun menawarkan ijazah ya. Chiropractor ni belajar juga ya, 5 tahun ya, atau 5 ke 6 tahun untuk dapat ijazah. So dia diiktiraf sebenarnya ya. Jadi saya tak boleh kata tak boleh, atau saya tak boleh kata tak bagus ya. Cuma kena, ini satu option lah, satu option. Tapi ada perkara yang boleh dirawat dan ada perkara yang tidak boleh dirawat ya. Macam tu. Okey, Ion Nisa, terima kasih kongsikan. Alhamdulillah saya dah 6 bulan post op ya, maknanya dah buat operation 6 bulan ya. Sangat berbeza keadaan sebelum dan selepas. Umur 34. Alhamdulillah. Terima kasih kongsikan. Boleh tahu tak pembedahan apa ni dan buat di mana? Kalau boleh kongsikanlah kalau nak kongsikan ya. Okey, soalan yang bagus ya. Khairul Syakirah, kalau tulang belakang bengkok, apa risiko jika mengandung? Tinggi ke kadar keguguran bayi? Ini soalan yang bagus. Terima kasih ya. Mesti ramai nak tahu kan. Okey, jadi kalau tulang belakang bengkok, dua benda saya nak cerita kat sini. Satu, dari risiko keguguran tak ada ya. Dia bukan, tulang belakang bengkok tak kena mengena dengan keguguran ya. Ini tak kena mengena. So kalau kadar keguguran tak kena mengena dengan risiko tulang belakang bengkok. Tapi kalau tulang belakang bengkok, apa yang dia berkaitan? Dia berkaitan pasal sakit belakang ya. Sakit belakang. Jadi bila belakang kita bengkok dan bila kandungan anda semakin membesar, so beban tu lebih. So ada kemungkinan anda akan dapat sakit belakang. Ngandung yang tak ada tulang belakang bengkok pun dah sakit belakang, dah lenguh kan, sakit pinggang semua. Kalau ada tulang belakang bengkok, memang lagi risiko untuk dapat sakit belakang tu lebih tinggi ya. Lenguh apa semua tu ya. Okey. Okey, soalan daripada Puan Hana ya. Dok, kalau tulang belakang tak sama, sebelah kanan sedikit timbul, adakah itu skoliosis? Okey, tapi tak rasa simptom ya. So ada kemungkinan ya, untuk confirmkan. Biasa sebelah kanan timbul sedikit tu masa kalau bongkok rokok contohnya, memang dia naik sikit kan, tulang bahu ni kan dia naik sikit ya, ataupun tulang belikat lebih tinggi sikit. Mungkin skoliosis ya. Memang ada setengah orang dia tak perasan pun ya, tak ada simptom pun. Kebanyakan orang yang ada skoliosis ni, dia tak ada masalah pun. Kehidupan harian dia tak sedar pun dia tulang belakang dia bengkok. Orang lain yang perasan. Mungkin mak ayah dia yang perasan ya, kawan-kawan dia yang perasan. So tak perasan, mungkin tak ada masalah pun, tapi ada benda ni. Jadi kalau ada, kadang-kadang mungkin anda bila tak ada masalah tu, tulang belakang tu tak teruk sangat pun bengkok dia tu ya, sikit saja, minor saja ya. Darjah bengkok tu tak teruk. So kalau anda nak confirm, kita kena x-ray baru kita boleh tengok ya. Maksud anda kena jumpa doktor lah. Okey. Okey, ada soalan lain ke? Ada soalan lain nak tanya? So alhamdulillah ada beberapa orang yang kongsikan kat sini ya, tuan-tuan puan-puan. Pembedahan insya-Allah berjaya ya. Insya-Allah berjaya. Kita fikir positif ya, kita fikir positif. Insya-Allah tak ada masalah. Kalau anda ada masalah, datang ke hospital. Kalau hospital yang tidak ada kepakaran ortopedik, nanti dia akan rujuk kepada pakar. Kalau macam kita yang ada pakar pun, kalau kita tidak ada tulang belakang tidak ada tulang belakang, pakar tulang belakang, kita akan rujuk pada pakar tulang belakang ya. Okey. Okey puan, mula saya baca yang atas dulu ya. Alhamdulillah saya dah 13 tahun ada go operation scoliosis. Umur 13 tahun. Mungkin kena buat buku koknya, cerita-cerita yang berjaya operation ni ya. Mungkin lebih meyakinkan masyarakat kita, betul tak? Kan. Okey, side effect scoliosis, Puan Dila Pinkish tanya. Side effect scoliosis dia bukan side effect scoliosis, apa komplikasi dia ya. Side effect ni macam ubat pembedahan kan. Okey, so kalau scoliosis, kalau bengkok sangat, kalau terlampau membengkok, dia bergantung kepada dekat mana bengkok tu tulang.
Kat mana bengkok tu tulang belakang tu. Kalau dia bengkok dekat, contohnya di bawah uh, uh, di ya, tengok level mana ya. Kalau kaki ni biasanya saraf kita panggil lambar 1 sampai sacrum S ya, sacrum level, sacral plexus ya. Jadi tengok kalau dekat bengkok tu, dekat level situ, kaki boleh dapat kebas atau lemah lah. Okey, tapi kalau lagi tinggi, tengkuk contohnya, mungkin tangan yang kebas ya. Tengok dekat mana ya. Okey, bahu tinggi sebelah kanan, bahu tinggi sebelah ya, Encik Mak Syah. Macam mana nak buat? Okey. Kalau nak tahu sama ada bengkok tu sebab apa, kena ke hospital. Kita kena check dulu lah, buat x-ray ya. Betul ke bahu tinggi sebelah ni sebab sklerosis? Ke sebab bahu tu ya, ada otot besar sebelah ke? Ni selalu bergaya kat besi ni ya. Ke besar sebelah ke ya? Sebab otot besar ke? Mana kita tahu kan? Kena check ya. Adapun ada ketumbuhan yang terpanggil lipoma ke, mana kita tahu ya. Kita kena check ya. Okey. Dok even dah buat operation still bahu kanan timbul. Ya, tu sebab saya nak cakap tadi. Saya kata pembedahan tu bukan nak luruskan 100% ya. Kadang-kadang dia masih lagi ada skoliosis tu, tapi tujuan dia kita nak halang daripada kebengkokan tu bertambah teruk di masa depan ya. Faham? Yang tu kena faham tu ya. Alhamdulillah ya, Puan Farah dapat detect skoliosis ke Cik Farah pun ya. Mungkin Cik Farah lagi ni ya, dapat detect skoliosis form 1, form 3 dah buat operation ya. Alhamdulillah sekarang umur 29 tahun Puan ni ya, menjalani kehidupan yang baik seperti biasa. Alhamdulillah, tahniah ya. Saya harap Puan boleh kongsikan ya, yang dah buat pembedahan dan berjaya ni, boleh kongsikan dengan orang lain ya, yang mungkin takut ya, mungkin takut nak buat pembedahan ya. Jadi kalau boleh kongsikan, mungkin lebih bermanfaat untuk orang lain ya. Bila kita kongsikan benda yang baik, insya-Allah kita pun sama-sama dapat pahala ya. InsyaAllah dapat amal jariah rezeki jariah bawa kita, nanti kita dapat kongsikan benda kebaikan ya. Okey, ada soalan lain? Saya rasa dah lah kot ya, dah agak lama ni. So saya harap sesi malam ni okey. Soalan yang terakhir ya, kalau umur dah 28 tahun nak buat tak apa ke? Okey, boleh. Tak semesti kena buat pun ya. Jumpa pakar dulu, tengok berapa banyak bengkok tu, berapa darjah. Kalau pakar ortopedik, kadang kita kena bincang dengan pakar tulang belakang ya, yang lebih khusus. Sebab nak jadi pakar tulang belakang ni kena belajar lagi 4 tahun ya. Ada exam dia lagi, pengalaman lagi, tengok macam mana, banyak lagi nak kena belajar. So kita akan bincang dengan pakar tulang belakang. Kalau perlu kita rujuk ke sana ya, untuk tengok apa keputusan yang terbaik untuk puan ya. Buat keputusan, saya tahu benda ni melibatkan kesihatan, melibatkan nyawa kita, melibatkan macam-macam benda, komplikasi. Walaupun benefitnya lebih tinggi, kita ambil kira semua benda. So sebelum kita buat keputusan tu, memang kena buat keputusan yang betul dan tepat ya. Timbang tara antara kebaikan keburukan tu, kita kena timbang semua benda dulu. Jadi datang ke hospital, kita bincang elok-elok. Kalau sesuai buat pembedahan, kita buat. Kalau tak sesuai dan tak perlu, tak payah buat ya. Faham ya? Okey, jadi saya rasa tu saja buat masa ni. Saya mohon maaf zahir batin kalau ada sebarang salah silap ya. Kalau ada soalan terakhir lah kot ya, lambat agaknya masuk sikit ni ya. Liana Basirun, thoracic scoliosis T3 T4 boleh menyebabkan sesak nafas? Boleh ya. Tu T3 T4 ni level thoracic ya, di bahagian dada. Kalau bengkok tu terlampau bengkok, memang ya boleh mengganggu pernafasan ya, boleh ganggu pernafasan kita. Okey. Anak saya 15 tahun dah buat operation awal tahun ni, alhamdulillah tidak ada masalah, sebarang lebih tinggi dari saya. Terima kasih ya Puan Liana Baba, terima kasih kongsi. Saya sebenarnya terharu ya, malam ni ramai kongsi ya, ramai sangat kongsi pengalaman pembedahan anak mereka ya, diri mereka sendiri. Terima kasih kongsi ya. Saya suka orang yang berkongsi ni, sebab saya pun berkongsi ni pun sama juga, tujuan dia supaya dapat benefit, dapat manfaat pada orang lain ya. Kita berkongsi ni, insya-Allah Allah bagi rahmat pada kita, Allah tolong kita ya. Allah tolong kita. Tolong ni kadang benda yang kita tak sedar pun Allah tolong bagi rahmat kat kita ya. Allah tolong kehidupan kita, tolong kehidupan pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita. Benda lagi banyak kita buat kebaikan, lagi banyak Allah bagi kebaikan kat kita ya.
Itulah niat kita ya. Itulah niat kita. Moga Allah bagi rahmat kepada kita. Okey, jadi saya rasa saya sudahi dulu sesi malam ni. Saya punya bateri dah tinggal 10% kot, nak habis dah. Okey, jadi saya ucap terima kasih pada yang bersama saya. InsyaAllah saya edit sikit nanti, saya akan letak kat YouTube saya. Nanti boleh tengok lagi ya. Kalau ada takut miss apa-apa point, boleh tengok berulang-ulang ya. Tak ada charge apa-apa pun, free je. InsyaAllah kalau ada apa-apa topik yang nak dibincangkan, InsyaAllah lepas ni kita kongsi lagi ya. Jadi saya sudahi sesi malam ni dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.